Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita membentang kertas kerja pada program pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Sekretariat Unitas 2020-2021 kerana memberi peluang kepada saya untuk membentangkan kertas kerja saya pada hari ini. Saya Muhammad Fahimi bin Zakaria dari UniKL Campus Royal College of Medicine Perak, UniKL RCMP. Hari ini akan membentangkan sebuah kertas kerja yang bertajuk Aplikasi Sistem Jadual sebagai metod pengajaran bahasa Arab di Institut Pengajian Tinggi. Pengajaran bahasa Arab sebenarnya telah berkembang di Malaysia sejak beberapa lama yang lalu. Ini berikutan kerana bahasa Arab mendapat kedudukan yang tinggi di peringkat antarabangsa. Sebagai contoh, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang telah memasukkan bahasa Arab sebagai salah satu daripada 5 bahasa dunia pada tahun 1973. Ini memberi berita baik kepada lebih 300 juta penutur bahasa Arab di seluruh dunia yang meliputi 27 negara di Timur Tengah dan juga Afrika Utara. Seterusnya kita melihat United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO yang telah mengisytiharkan Hari Bahasa Arab Sedunia pada 18 Disember 2010. Hari ini bahasa Arab bukan sahaja dituturkan oleh orang Arab, tetapi ia menjadi bahasa ramai penutur di seluruh dunia. Sebagai contoh di Malaysia, kita sedia maklum bahawa Malaysia sebagai sebuah negara Islam yang memartabatkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai sumber pentadbiran Islam di negara ini. Justru memahami prinsip-prinsip Islam itu tidak lain tidak bukan mestilah melalui ilmu alatnya iaitu bahasa Arab. Justru bahasa Arab menjadi penting dalam kehidupan seorang Muslim untuk memahami ilmu-ilmu agama Islam seperti ilmu fiqh, ilmu akidah, tasawuf dan juga ilmu-ilmu alat seperti sejarah, sastra, tamadun dan falsafah. Pembelajaran bahasa Arab pada hari ini bukan lagi mempunyai satu-satu tujuan tetapi pelbagai tujuan yang kita dapat lihat pada hari ini. Sebagai contoh, pembelajaran bahasa Arab pada hari ini ada yang bertujuan untuk pekerjaan, perniagaan, penaklukan, perkahwinan dan sudah pastinya yang jelas pada hari ini kita lihat ialah sebagai sumber penjanaan ekonomi. Ini berikutan melalui penawaran subjek bahasa Arab di pusat-pusat pengajian seperti di sekolah antarabangsa. Program pengkhususan bahasa Arab yang ditawarkan di IPT sama ada di peringkat diploma, ijazah sarjana muda, ijazah sarjana dan juga doktor falsafah. Sidang hadirin hadirat sekalian, kita lihat bahawa bahasa Arab merupakan bahasa ketiga yang mempunyai sistem dan struktur bahasanya yang tersendiri. Oleh itu, pengajaran bahasa Arab mestilah mempunyai metod yang khusus supaya pembelajarannya dapat dijadikan sebagai aktiviti yang santai dan mudah. Artikel ini cuba memfokuskan pengajaran bahasa Arab di IPT dengan menggunakan sistem jadual yang dianggap sebagai salah satu metod pengajaran bahasa di IPT. Melalui metod ini, sistem bahasa akan menjadi mudah dan dekat kepada pelajar. Kerana seperti yang disebutkan tadi bahawa bahasa Arab sebagai bahasa ketiga dianggap sebagai bahasa yang sukar difahami oleh kebanyakan orang.
Justru pengajarannya mesti melalui metod yang tertentu supaya proses pembelajaran bahasa Arab menjadi menarik. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM yang menjadi entiti penting dalam penawaran bahasa Arab di IPT, khususnya selepas kemerdekaan pada 1957. Pada waktu itu Islam menjadi agama rasmi negara yang mendorong masyarakatnya untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. IPT juga pada waktu itu mula menawarkan program pengkhususan bahasa Arab bermula dari peringkat diploma hingga ke Doktor Falsafah. Khususnya IPTA yang menawarkan bahasa Arab sebagai bahasa pilihan di pusat-pusat pengajian fundamental universiti, dan pada waktu itu bahasa Arab dikenali dengan pelbagai nama seperti bahasa ketiga, bahasa asing, bahasa moden dan juga bahasa antarabangsa. Menurut kajian Muhammad Syukri, bahawa masyarakat Islam Malaysia pada waktu itu mula belajar kaedah bahasa Arab yang asas seperti Nahu dan Saraf. Tokoh-tokoh yang terkenal pada waktu itu seperti Muhammad Ma'dah bin Layang, Abdul Aziz bin Yusuf, Itam bin Tahar dan Hashim bin Abdul Ghani. Islam yang berhajat untuk memahami ilmu-ilmu Al-Quran dan juga ilmu-ilmu Islam yang lain seperti hadis, tafsir dan hukum menjadikan pembelajaran bahasa Arab pada waktu itu semakin berkembang sehinggalah penawaran aliran agama yang mempelajari bahasa Arab dan dengan subjek yang lebih khusus seperti Nahwu, Saraf, Insya, Mutalaah, Imla dan Balaghah. Hari ini juga bahasa Arab ditawarkan di universiti dalam dua jenis subjek, sama ada subjek teras ataupun subjek pilihan. Subjek teras ialah subjek bahasa Arab yang diambil oleh pelajar yang mengambil pengkhususan pengajian Islam. Sementara pelajar yang mengambil pengkhususan bukan pengajian Islam, mereka boleh mengambil bahasa Arab sebagai subjek pilihan. Menurut Cik Radiah, bahawa pengajaran bahasa ini sebenarnya bertujuan untuk mengasah 4 kemahiran bahasa yang asas, iaitu kemahiran mendengar, membaca, bertutur dan menulis. KPM juga ingin menjadikan Malaysia sebagai sebuah pusat pengajian bertaraf dunia melalui bidang pendidikan Islam dan bahasa Arab. Melalui sistem ini, sistem jadual, pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran PDP bahasa Arab akan menjadi lebih mudah dan jelas berbanding dengan sistem huraian yang panjang dan karangan yang banyak. Melalui sistem ini, pelajar dapat mempelajari bahasa Arab melalui aktiviti permainan bahasa. Pengajaran bahasa melalui aktiviti ini dianggap sebagai satu pendekatan untuk menarik minat pelajar, di samping meningkatkan kefahaman mereka untuk menguasai sesuatu bahasa ketiga. Sistem ini juga sesuai dijadikan metod pengajaran bahasa Arab di peringkat IPT kerana ia menggunakan hampir kesemua kemahiran PDP bahasa seperti yang disebutkan tadi. Menurut Maimun Aqsa pula, metod yang diperkenalkan dalam pengajaran sesuatu bahasa juga dikenali sebagai kaedah unit kerana ia memberi fokus kepada satu-satu unit bahasa secara berperingkat seperti kata nama, kata kerja dan kata tugas. Seterusnya kita melihat perbincangan berkaitan dengan sistem jadual yang boleh diaplikasi dalam pengajaran bahasa Arab. Jadual 1.0 ini menunjukkan sistem kata bahasa Arab, iaitu kata nama, al-ismu, kata kerja, al-fi'lu dan kata tugas al-harfu. Walau bagaimanapun, pengkaji dalam jangka masa yang singkat ini hanya bercadang untuk membentangkan satu contoh kata sahaja, iaitu kata nama atau al-ismu. Kata nama ini dipadankan dengan jantina, an-naw'u dan juga bilangan al-adad. Melalui sistem jadual ini, padanan jantina dan bilangan sangat penting untuk memudahkan para pelajar melihat
bagaimana sistem jadual ini berfungsi untuk membantu mereka memahami subjek bahasa Arab dengan mudah. Jantina dalam bahasa Arab dikenali sebagai muzakkar dan muannas. Sementara bilangan pula dikenali sebagai mufrad, musanna dan jamak. Contoh kata yang nama yang pertama iaitulah kata nama benda. Kata nama benda disebut sebagai ismul alah. Dan dalam jadual 1.1 dan 1.2 ini pengkaji menampilkan dua contoh kata nama, iaitu kitabun dan salajatun. Kitabun buku, salajatun petisju. Dari jadual ini kita dapat lihat bahawa kitabun tidak mempunyai jantina muannas. Sementara salajatun pula tidak mempunyai jantina muzakkar. Ini disebabkan kata nama benda hanya mempunyai satu jantina sahaja. Sekiranya kata nama benda itu mempunyai jantina muzakkar, maka dia tidak ada jantina muannas. Begitu juga salajun yang hanya mempunyai jantina muannas, dia tidak ada jantina muzakkar. Jika kita lihat bilangan pula, perbezaannya berlaku pada musanna dan jamak. Kalau musanna, dia ada penambahan alif nun ataupun ani. Sementara jamak pula, dia tidak terikat dengan kaedah-kaedah tertentu. Disebabkan kebanyakan jamak kata benda dikenali sebagai jamak taksir li ghairil aqil, iaitu jamak yang tidak terikat dengan formula tertentu, seperti mana jamak orang ataupun seperti mana jamak orang sebagai contoh. Kemudian kita lihat kata ganti nama atau dikenali sebagai ismud dhamir. Kata nama bahasa Arab dikenali sebagai ismud dhamir dan ia terbahagi kepada dua, iaitu dhamir munfasil terpisah dan dhamir muttasil bersambung. Jika dhamir ini hadir selepas kata nama, sebagai contoh yang diberikan di sini ialah qalamun. Qalamun bermaksud sebatang pen. Sekiranya kata ganti nama itu hadir selepas kata nama seperti pen ini, maka ia mesti disambung dengan dhamir muttasil. Sebagai contoh, kita nak kata pennya, nya tu lelaki, kita akan sebut qalamuhu. Kalau kita nak sebut pennya perempuan, kita akan sebut qalamuha berdasarkan dhamir munfasil yang asas yang 14 ini. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kalau nak sebut pen saya, ana, saya tu ana, kita tak boleh kata qalam ana, salah. Kita kena sebut qalami. Jadi begitu kita dapat lihat bagaimana sistem jadual berfungsi. Seterusnya kata nama tunjuk. Kata nama tunjuk berdasarkan jadual ini dikenali sebagai ismul isyarah, terbahagi kepada dua, isyarah lil ba'id dan isyarah lil qarib. Lil qarib maksudnya dekat, lil ba'id maksudnya jauh. Bahasa mudahnya lil qarib boleh terjemah sebagai ini, lil ba'id boleh terjemah sebagai itu kerana dia jauh. Di sini kita dapat lihat bahawa kalimah haula'i dengan ulaika ia berkongsi jantina muzakkar dan muannas. Kerana kerana itu dia boleh digunakan sama ada muzakkar atau muannas. Sekiranya ia muzakkar atau muannas bagi isyarah lil qarib, kita boleh guna haula'i. Sama ada dia muzakkar atau muannas bagi isyarah lil ba'id, kita boleh guna ulaika. Sementara huna dan hunaka, huna bermaksud di sini, hunaka di sana. Di sini kita lihat kotaknya dikosongkan. Kerana apa? Kerana huna dan hunaka ia tidak terikat sama sekali dengan jantina ataupun bilangan. Seterusnya kata nama tanya. Kita lihat di sini, kalau dalam bahasa Melayu, kata nama
atau kata nama tanya ini hanya digolong dalam kata nama sahaja. Tetapi dalam bahasa Arab, kata tanya digolongkan dalam kata nama dan juga kata tugas. Sebagai contoh kita lihat, kata nama di bawah al-asma dan kata tugas di bawah al-huruf. Okey. Untuk terjemahan makna kata tanya ini, pengajar ataupun pensyarah nanti boleh bantu sepanjang proses PDP dalam kelas. Cuma pengkaji hanya menunjukkan bagaimana sistem jadual ini membantu proses pengajaran bahasa Arab. Seterusnya kata nama arah atau kata arah. Kata arah dalam bahasa Arab isim zaraf dan dia terbahagi kepada dua, zarful makan dan zarf zaman. Zarf makan arah tempat dan zarful zaman arah masa. Arah tempat seperti hadapan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, dalam, luar. Dia merujuk kepada al-makan atau tempat. Arah masa pula seperti sekarang, sebentar tadi, semalam, kemarin, minggu hadapan dan sebagainya. Jadi isim zaraf lebih senang kerana dia hanya mempunyai dua kotak jadual saja yang merujuk secara terus contoh-contoh isim zaraf tersebut. Sidang hadirin dan hadirat yang dikasihi, pengkaji ingin menyimpulkan bahawa bahasa Arab sebagai bahasa ketiga mempunyai sistem dan struktur bahasanya yang tersendiri. Berbeza dengan bahasa-bahasa lain, khususnya bahasa ibunda dan juga bahasa kedua. Bahasa Arab mempunyai huruf-huruf yang unik yang menjadikan proses pengajaran itu mestilah berbeza dan bersifat realistik. Justru kajian ini cuba menampilkan salah satu metod pengajaran bahasa Arab di IPT, sama ada swasta maupun awam. Melalui sistem ini, pengkaji beranggapan bahawa ia dapat memberi satu sistem pengajaran bahasa ketiga yang mudah dan ringkas berbanding dengan kaedah membaca buku, menulis nota dan juga karangan yang panjang, yang pastinya menyukarkan pelajar, khususnya pelajar yang baru mengenal subjek bahasa Arab di IPT. Oleh itu, kajian ini mendapati bahawa bahasa Arab sebagai bahasa ketiga pada hari ini seharusnya mesti diajar atau diperkenalkan melalui sistem ataupun metod yang tertentu supaya gaya pembelajarannya lain dan berbeza dengan bahasa ibunda dan juga bahasa kedua. Oleh itu, menjadi satu kemestian kepada pensyarah supaya mereka cuba mencari dan menerokai metod pengajaran bahasa Arab supaya kaedah itu menepati cara dan gaya para pelajar bagi menghasilkan satu proses PDP yang berkualiti. Seterusnya, pengkaji bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi kekuatan dan kemampuan untuk menyiapkan kertas kerja ini. Segala pujian baginya. Dan pengkaji juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada barisan Sekretariat UniKL Teaching Alive Symposium Unitas 2021 kerana memberi peluang kepada pengkaji untuk berkongsi sedikit pengalaman pengkaji dalam PDP Bahasa Arab sejak tahun 2016. Seterusnya, rakan-rakan pensyarah dari Student Development Department UniKL RCMP kerana banyak membantu dan sudi berkongsi maklumat serta pengalaman berkaitan proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di kampus RCMP sehingga kajian ini dapat dibentangkan dengan jayanya. Akhir sekali, pengkaji mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada para pelajar subjek bahasa Arab di kampus RCMP yang sentiasa memberi kerjasama yang baik, khususnya dari segi memberi maklum balas dan sumber cari maklumat yang sesuai. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Sekretariat Unitas 2021. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.